Okey. Tak ramai ya. KLS eh? Okey, kita pergi ni mana tadi? Mana stop itu? Okey, tengok ni contoh 9. Awak ke? Awak handout. Okey, Rajah 5.57 menunjukkan seekor ikan di dalam kolam. Ikan itu dapat melihat seekor udang yang berada di belakangnya. Macam mana ikan ni dia boleh nampak udang dekat belakang batu ni? Pelik tak? Okey, tapi dia boleh nampak. Macam mana dia boleh nampak? Sebenarnya kan ada batu kan yang halang ikan ni, tapi tak apa, ikan ni boleh tengok image udang ni. Dia boleh tengok dekat sini pada permukaan air. So permukaan air tu kan dia akan bertindak sebagai cermin. Permukaan air tu dia akan bertindak sebagai cermin. So ikan boleh nampak image udang pada cermin permukaan air tu. Ni fenomena apa ni? Ya, fenomena pantulan. Pantulan apa? Pantulan dalam penuh. Okey, so macam mana nak buat dia punya pantulan dalam penuh? Okey, kita jawab dulu soalan A. Dia kata apa? Jika indeks pembiasan air ialah 1.33, berapakah sudut genting air? Sudut genting, simbol dia C. Cikgu dah bagikan formula nak kira sudut genting. Kira dulu sudut genting apa? Formula nak kira sudut genting. Indeks pembiasan. Indeks biasan sama dengan 1 per sin C kan. C tu sudut genting. Dia dah bagikan indeks biasan dia 1.33. So 1 per sin C. Kita cari. Dapat berapa? Nak kereta nak pergi ambil. So dapat 1.33 sin C sama dengan 1. So sin C sama dengan 1 bagi 1.33. So dapat berapa ni? 1 bahagi 1.33. 0.7519 Nak dapat C je macam mana nak dapat C? Tekan shift sign. 0.7519 dapat berapa? 48 48 ada poin-poin tak? Ambillah 2 tempat perpuluhan. 48.75 darjah. So ni dia punya sudut genting sudut genting untuk air. So nak bagi pantulan dalam penuh berlaku. Macam nak bagi pantulan dalam penuh berlaku? Sudut 7 mesti sudut 7 mesti lebih daripada sudut genting. Okey, mesti lebih daripada sudut genting. Jadi kat sini dia suruh lukis apa? Dia suruh lukis laluan bagi sinar cahaya. Okey, so cara nak lukis dia macam mana? Kamu buatlah
garis normal pada permukaan air. Garis normal mestilah berserenjang. Okey, ha, ni garis normal. Okey, lepas tu kamu buatlah dia punya sinar tuju dia. Daripada udang, kan sinar tuju. Daripada udang, pergi ke mana? Pergi ke ikan. Okey. Boleh. Okey, sinar tuju cahaya daripada udang pergi ke apa ke air tu, and then dia akan dipantulkan kepada ikan ni. So ikan boleh nampak udang. Mana ikan boleh nampak udang? Kamu tambah dia punya, okey dah buat pantulan dalam penuh kan. Lepas tu tambah dia punya ni ekor dia boleh. Tambah ekor dia pakai pembaris. Lepas tu lukislah dia punya udang. Image udang. Ni image udang. Image udang. Boleh. Pastikan straight guna pembaris buat straight. Jadi kan ikan dia boleh nampak image udang dalam permukaan air tu. Kan cikgu kata permukaan air tu sebagai cermin kan. So ikan boleh nampak udang dalam cermin permukaan air tu belah sini. Faham tak? Okey. So waktu ni dia punya sudut tuju dia apa? Sudut tuju dia lebih daripada sudut genting kan. Kalau sudut genting air dia 48 apa? 48.75 darjah. Jadi sudut tuju dia lebih lah, mungkin 49 kan. So dia alami pantulan dalam penuh. So buatlah garis putus-putus, sambung dekat atas. So nampaklah image udang dalam permukaan air tu. Maksudnya kan ikan tu dia akan tengok daripada bawah ke atas. So atas, maksudnya permukaan air tu sebagai cermin. Faham tak? Boleh? Okey. Itulah cara ikan boleh nampak image udang di sebalik batu. Dia tengok dalam cermin permukaan air tu. Sebab berlaku pantulan dalam penuh. Sama juga dengan ni. Okey, tengok balik yang mula kita belajar. Mana ke? Yang ni pun sama kan? Ni sudu, kamu boleh nampak image mata kamu kat sini kat bawah. So mata kamu kat bawah, jadi boleh nampak image sudu pada mana ni? Pada permukaan air. So permukaan air ni akan bertindak sebagai cermin. So dia akan nampaklah image sudu. Tapi mata kena kat bawah baru nampak kat atas. Faham? Mata kena kat bawah. Selalunya soalan dia akan keluar yang macam ni Yang tadi tu lah. Yang nampak apa? Ikan boleh nampak udang kan? So cara nak lukis, lukis sinar tuju, sinar pantulan, dapat satu markah. Lepas tu kamu sambungkan dia punya garis putus-putus. Buat image dia atas. Kalau udang kat bawah, image udang tu dekat atas. Dapat satu markah. So dua markah. Lepas tu dia punya arah cahaya dia mestilah masuk ke ikan Boleh? Ikan boleh nampak sebab cahaya masuk dalam mata dia bukan ikan tu yang keluarkan cahaya, faham? Macam kita kan, kita boleh nampak orang sebab cahaya tu masuk ke dalam mata kita, bukan mata kita yang keluarkan cahaya. Jadi pastikan anak panah dia betul. Boleh, faham? Okey, settle pantulan dalam penuh. Okey, next kita pergi kanta. Apakah itu kanta? Kita nak belajar kanta. Kanta ada dua jenis cembung dengan cekung. Kalau dia nampak dia kembung macam ni, ni cembung. Kalau dia macam gemuk kan, tu cembung. Ada yang plano cembung, ada yang meniskus. Okey, ni abaikanlah ni, abaikan. Kita belajar ni je cembung dengan cekung. Ni cekung. Ni cekung. Yang ni abaikanlah abaikan. Okey, cikgu ada kanta kat sini. Bolehlah satu minit. Ambillah kanta cembung dengan kanta cekung. Semua pegang. Ada tak beza apa beza cembung dengan cekung? Ambil.
convex. Kalau cekung concave. Ambil je, ambil. Lepas tu korang pegang-pegang lah. So kita nak belajar pasal kanta. Ah, 5 minit orang peganglah katakan kanta cembung dengan kata cekung tu. Dah pegang lah. Ada beza tak cembung dengan cekung? Kalau rabun jauh dia pakai spek apa? Ingat tak? Cekung. Kalau rabun dekat cembung kan. Itulah je spek dia. Dah. Okey, so kita tengok ni kanta. Okey, so kanta cembung. Okey. Dia sama juga macam cermin. Cermin kan ada titik fokus kan? Ingat tak titik fokus? Cermin. So kanta pun dia ada titik fokus. So macam mana nak cari titik fokus untuk kanta cembung? Kita kena buat eksperimen dalam keadaan yang gelap. Okey, kata cembung dia akan menumpukan Salin, dia akan menumpukan cahaya pada titik fokus F. Menumpukan cahaya pada titik fokus tu kata cembung. So kamu akan tahulah titik fokus dia kat mana. Okey, kata cekung pun dia ada juga titik fokus dia. So nak tahu kat mana titik fokus dia, kamu kena buat eksperimen lah dalam keadaan gelap. So kata cekung dia akan mencapahkan. Kata cekung dia mencapahkan cahaya. Mencapahkan cahaya dari titik fokus. Ni beza kata cembung dengan kata cekung. Yang ni kata cembung ni kata cembung menumpukan cahaya pada titik fokus. Yang ni kata cekung. Sekejap mana ke? Ni kata cekung. So kamu tengok dia menumpukan kan? Dia menumpukan.
cahaya. Pada mana? Pada satu titik, iaitu titik fokus. So ni eksperimen dia, cara nak buat. Dalam bilik gelap lah kena buat ni. Sekejap. Kenapa tak keluar kat ni? Okey, ni cahaya lah kan. Ada tiga sinar cahaya, dia straight. Ni kotak sinar. Ni kotak sinar. Dia keluarkan cahaya, ada 3 sinar cahaya. Lepas tu dia letak kanta apa ni? Ni kanta cembung ke kanta cekung ni? Agak-agak kamu. Cengkung ke cembung? Okey, agak-agak kanta apa? Sebab gelap kan, tak nampak kan? Kan cikgu kata tadi kalau dia menumpukan, ini apa ni? Dia tengah buat apa sekarang ni? Yang ni ah. Dia tengah buat apa ni? Dia tengah menumpukan cahaya kan? Dia menumpukan cahaya. So kanta apa yang menumpukan cahaya? Cembung. So yang ini adalah kanta cembung. Okey, ni adalah kanta cembung. Dia menumpukan cahaya pada satu titik. So titik ni nama dia apa? Titik titik fokus. So inilah titik fokus untuk kanta ni. Setiap kanta titik fokus dia lain kata cembung. Ada kata cembung tebal, ada kata cembung ni nipis. So titik fokus dia lain. Okey, yang kat tengah kanta ni. Yang tengah ni kan kita panggil apa? Kita panggil simbol dia C kan? Optical center ataupun pusat optical ataupun optical center optical center. Lepas tu yang F dia, F apa F? F ni titik fokus. So ni jarak antara titik fokus dengan optical center kita panggil apa? Panjang fokus panjang fokus adalah jarak ataupun panjang antara titik fokus dengan optical center. Nampak ke korang? Nampak Tak Kau nak cikgu buat colour putih. Ni titik fokus. Yang ini optical center C. Pusat optical. Boleh? Ni kata cembung lah. Ni kata cembung. So, yang F tu kita panggil titik fokus. Jadi jarak antara titik fokus dengan pusat optical tu kita panggil panjang fokus. Panjang fokus. Dah faham ni? Okey, ni kata cembung. Dia menumpukan cahaya. Okey, next kita nak tengok apa pula? Kita nak tengok ni kanta cekung. Kanta cekung buat apa kanta cekung? Mencaparkan cahaya kan? Dia mencaparkan cahaya. So kan? Sekejap nak cari video dia. Alamak, mana video? Ikut. Ni nampak tak? Nampak clear tak? Sekejap tu kanta cekung. Okey, dia mencaparkan cahaya. Okey, ni tak berapa clear sekejap Cuba saya yang clear sekejap. Kalau saya clear tak? So ini adalah kanta cekung sebab dia buat apa? Dia mencaparkan cahaya. So tengok dia mencapar. Boleh? Dia mencapar. Dia mencapar macam mana? Dia suka hati mencapar ke apa? Dia bukan mencapar sesuka hati. Dia mencapar daripada mana? Daripada titik fokus. So nak cari titik fokus, kamu ambil pembaris, sambungkan dia punya line dia. Cikgu ni kau. Ni lah dia betul tak? So ni lah titik ni kita panggil titik
fokus. Tu dah titik fokus je. Boleh? Okey. So antara titik fokus, okey, yang tengah ni cikgu panggil apa tadi? Center kan? Optical center kan? Pusat optical Pusat optical. Optical center. So daripada optical center ke titik fokus kita panggil apa? Panjang fokus. Apa simbol untuk panjang fokus? F kecil, panjang fokus. Okey, jadi itulah cara nak tahu dia punya titik fokus lah untuk kanta. Okey, kita tak buat eksperimen ni. Okey, tak payah buat lah. Korang faham je kan? Faham je. Okey, next. Mana tadi? Cuba nak padam ni. Okey, so kanta dia ada titik fokus, dia ada apa? Pusat optikal, dia ada panjang fokus kan? Ni panjang fokus kan? Ni panjang fokus. Okey, setiap kanta dia ada power masing-masing ya. Dia ada kuasa kanta dia. Setiap kanta dia ada kuasa kanta dia. Formula nak kira kuasa kanta yang ni Kalau pakai unit meter, kalau panjang fokus ni pakai unit meter, kamu pakai formula 1/F. Kalau F tu nak pakai sentimeter, pakai formula yang mana? 100/F. So F tu apa? F tu adalah panjang fokus. P apa? P power kuasa kanta. Okey, apa unit dia? Unit kuasa. Unit untuk kuasa kanta. D iaitu diopter. Bukan dioksida, diopter. Diopter D. Kuasa kanta, diopter. Boleh? Okey, tengok yang ni. Okey, tadi kan kanta cembung, dia punya kan kanta cembung kan dia menumpukan cahaya. So dia punya ni titik fokus. So panjang ni apa nama dia? Ni panjang fokus. Disebabkan panjang fokus dia di depan kanta, nilai dia positif sebab panjang fokus dia di depan kanta. So kalau panjang fokus dia positif, kuasa dia pun positif juga. Boleh? Kan power 1/F kan. Yalah, kalau panjang fokus dia positif, mestilah power dia pun dapat nilai positif. Tapi kalau kanta cekung, dia buat apa tadi kanta cekung? Dia mencapai cahaya daripada mana? Daripada titik fokus. So dia punya panjang fokus dekat mana? Di belakang kan kanta. So kalau belakang kanta, panjang fokus dia negatif. So kalau panjang fokus dia negatif, kuasa dia pun negatif juga. Boleh? Okey, so ni eksperimen dia. Okey, tengok ini. Ni kata cembung, kita ada nipis dengan tebal. Apa kesimpulannya? Kalau kata dia nipis, kata cembung dia nipis, panjang fokus dia besar kan? Tengok panjang fokus dia besar. Tapi kalau kata cembung tu tebal, panjang fokus dia kecil pendek. Tengok kata cekung lah. Kalau kanta dia nipis, panjang fokus dia pendek Kalau kanta dia tebal, panjang fokus dia panjang, besar. So benda ni kamu kena ingat. Okey. Faham ni? Faham Okey, next. Okey, kita pergi sini pula. Okey, hitung. Buat contoh 11. Hitungkan kuasa bagi sekeping kanta cembung yang mempunyai panjang fokus dia 8 cm. Nak hitung kuasa, apa formula dia? Power sama dengan 1 per... Nak pakai cm ke pakai meter? Kalau pakai cm, make sure apa? Make sure buat 100/F kan? Betul tak? Kalau nak pakai yang 1/F pun boleh juga. Tapi panjang fokus kena unit dalam meter. Okey, ni dah dia buat cm, buat je lah cm. Okey, dapat berapa? 100/8. 100 bahagi 8 berapa?
Sebelum tu tengok dulu. Ni kata cembung. So panjang fokus dia positif ke negatif? Positif kan? Positif. So jawapan dia 100 bagi 8. Berapa dapat? 12.5. Apa unit dia? cm. Power. Diopter. Okay, diopter. Simbol dia positif kan? Yelah sebab ni kata cembung. So 12.5 diopter. Ni positif ni nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh tak ada masalah. Okay, ni dah settle. Okay, next. Kanta cekung pula. Okay, nak kira power samalah. Power sama dengan 100 bahagi F. Okay, tapi ni kanta cekung. So nak buat apa panjang fokus dia? Positif ke negatif kalau kanta cekung? Negatif panjang fokus dia negatif. So nanti kamu kena buat 100 bahagi dengan negatif 15. Okay, dapat berapa 100 bahagi negatif 15? Dapat negatif 6.67. Unit dia apa? Diopter. Okay. Kamu jangan buat cm negatif 1 tau. Yelah sebab ni cm kan. Jangan buat ni buat diopter. So negatif tu menunjukkan apa? Menunjukkan kanta cekung negatif ni menunjukkan kanta cekung. Yang positif ni menunjukkan kanta cembung. Okey. Soalan B lah. Hitung panjang fokus bagi sekeping kanta yang berkuasa negatif 6.25 diopter. Okey, kalau negatif 6.25 diopter ni kanta cembung ke kanta cekung? Ni kanta cekung ni kanta cekung. Okey, so nak kira panjang fokus. Samalah formula dia macam tadi. Power sama dengan 100 bahagi F. Tu kalau dalam sentimeter Okey, so dah bagi dah power je negatif 6.25 sama dengan 100 bahagi panjang fokus tak tahu. Okey, cuba kira dapat berapa? Negatif 6.25 F sama dengan 100. So F sama dengan 100 bahagi negatif 6.25. Dapat berapa? Okey, dapatlah negatif 16. Okey, apa unit dia panjang fokus? cm. Negatif 16 cm. So panjang fokus je. Kamu nak buat negatif 16 cm pun boleh. Kamu nak buat 16 cm pun boleh juga. Tak ada masalah. Cuma diopter tu je. Yang kuasa tu je kena simbol. Kuasa kanta tu je kena tunjuk. Dia negatif ke positif. Kalau panjang fokus tak payah buat negatif ke positif. Faham ke? Faham. Ini kalau cm. Kalau kamu nak pakai meter pun boleh juga. Okey, kalau pakai meter berapa? Power sama dengan 1 per F So power berapa? Negatif 6.25 1 per F. Dapat berapa? Negatif 6.25 F sama dengan 1. F sama dengan 1 bahagi 6.25. So kamu akan dapat berapa? Berapa bang? Negatif 0.16 meter kan? Unit dia meter. Ini kalau meter, kalau ni cm. So dua-dua formula pun boleh tapi unit jangan salah. Kalau cm, cm. Kalau pakai yang power sama dengan 1 per F ni, unit dia meter 0.16 meter. Boleh? Buatlah 0.16 meter. Okey, tu kanta apa ni? Ni kan yang negatif ni kanta cekung. Okey, next kita buat kanta apa lah ni? 2 diopter positif. Positif maksudnya kanta apa? Kanta cembung. Okey, cari panjang fokus untuk kanta cembung. Nak pakai mana? Mana pun boleh. Mana korang nak? Power sama dengan? Nak pakai apa?
100. Nak pakai 100 ke? Okey, power 2. 100 per F. 2F sama dengan 100. F saja dapat 50. Okey, dapat 50. Apa unit je? Kalau pakai 100 per F ni? cm. So panjang fokus dia 50 cm. Boleh. Okay, next. Okay. Apa beza kanta dengan cermin? Cermin. Yang dulu kan kita last week kita belajar pasal cermin kan? Kalau cermin dia pantulkan cahaya. So kalau cermin, kalau kamu letak ni cermin kan, ni cermin cahaya, nanti dia pantul. So bila dia pantul, kamu kena letak skrin ni kamu kena letak skrin kat sini, betul tak? Kan kamu kena letak skrin tu di depan cermin. Tu kalau cermin sebab dia pantulkan cahaya. Tapi kalau kanta dia pantul cahaya ke? Tak Kalau kanta, cahaya dia boleh masuk ke dalam kanta dia boleh masuk ke dalam kanta. Kanta dia tak pantulkan cahaya, dia cahaya boleh masuk cahaya boleh masuk ke dalam kanta. So disebabkan cahaya boleh masuk dalam kanta, kita letak skrin kat mana? Di belakang kanta. Kita letak skrin di belakang kanta. Okey, so kita akan belajar cara nak lukis. Adakah handout korang yang lukis-lukis tu ada tak? Yang mana ke? Sekejap Nak belajar cara lukis. Hari tu kita belajar cara nak lukis untuk cermin kan? Ni kita nak belajar cara lukis untuk kanta. Mana cikgu punya? Tak ada kat sini. Sekejap kat sini kot tak. Oh, yang ini. Tak korang dapat yang ni. Sekejap mana ke? Ada tak dapat handout yang ni? Ada kan? Ada tak yang ni? Buka handout yang ni, nak belajar cara nak lukis ni. Boleh? Okey, yang pertama ditanya, okey ni kanta apa ni? Ini kanta cembung kan? Okey, cara nak lukis, okey cikgu bagi dia tips dia. Okey, tips dia adalah cara nak lukis kan? Mana nak conteng? Okey, dia punya tips dia untuk kanta cembung. Okey, cara nak lukis dia cahaya dari kepala straight hentang kanta. Lepas tu menumpu pada pada. Dah cikgu sebut pada. Sebenarnya F tu apa? F tu titik fokus F pada F tu. Sebenarnya F tu titik fokus. Lepas tu yang kedua, cahaya dari kepala pergi mata. Dia main dengan pada dengan mata kat sini. So kat mana mata M? M tu sebenarnya optical center. Okey, cuba lukis. Gambar
pada sinar yang pertama tu. Okey, buat yang ni. Mana ke yang ni? Sekejap. Yang ni abaikan. Yang ni kamu buat yang ni dulu. Yang ni. Yang objek besar daripada 2F. Tadi cikgu bagi tips apa? Cahaya dari kepala. Mana objek besar? Okey. U lebih daripada 2F Mana U? Ni. Okey, apa maksud U? U tu adalah jarak objek. Okey. U. U ni adalah jarak objek. Lah orang tu tak boleh conteng kat sini. U ni jarak objek. So, kalau jarak objek dia besar daripada 2F. Okey, ni F ni apa? F ni titik fokus. Ataupun cikgu panggil je father kan? Titik fokus. Kalau 2F, apa maksud 2F? 2F tu maksudnya 2 kali ganda jarak F. Tu yang dapat 2F. Okey, kalau lah objek tu berada lebih daripada 2F. Di mana image dia? So, tadi cikgu bagi tips macam mana? Cahaya dari kepala hentam cermin. Lepas tu gimana? Pergi father. Mana father? Ni father. Father yang ni tau. Bukan father yang ni father yang ni sebab dia menumpu kan. Menumpu pada father dah. Dah buat? Okey, lepas tu tips yang kedua apa? Cahaya dari kepala pergi mother. Kat mana mother? Ni optical center ni. Anggaplah kat tengah-tengah kanta tu ada mother kan. Okey. Straight. Sampailah dia bersilang. Sampai dia bersilang. Bersilang tak? Pakai pembaris Okey. So yang bersilang tu adalah image. Okey, kalau atas graf, sekejap pada ni. Kalau image tu atas graf, maksudnya image dia tegak. Tapi kalau image dia bawah graf, image dia songsang. So sekarang dia bersilang dekat bawah graf kan yang ni kan. So inilah dia punya image dia. So nak buat apa? Nak buat tegak ke nak buat songsang? Buat songsang. Anak panah songsang macam tu. So image dia songsang. Boleh? Okey. Lepas tu soalan tanya apa? Ciri-ciri image. So kamu jawablah ciri-ciri image dia songsang. Lagi? Kecil ke besar? Ya, kecil. Kan? Songsang. Lepas tu lebih kecil. Okey, sekarang ni nyata ke maya? Kita nak letak kat mana skrin? Tadi cikgu kata cahaya, kalau kanta cahaya boleh masuk ke dalam kanta kan? So nak letak skrin kat mana? Dekat belakang kanta ke ataupun kat sini? Kat belakang kan? Kat belakang sini. Jadi image dia terbentuk tak pada skrin? Terbentuk lah sebab image dia kat belakang kanta kan? So image dia boleh terbentuk pada skrin. Sebab skrin kita memang letak di belakang kan? Kanta. So kalau image dia terbentuk pada skrin, kita panggil image dia apa? Nyata ke maya? Ya, nyata. So kamu jawab image dia nyata. Okay, nyata. Boleh? Ingatkan apa maksud image nyata? Image nyata maksudnya image tu boleh terbentuk pada skrin. Kalau image maya, maksudnya image dia tidak terbentuk pada skrin. Kalau image dia terbentuk di belakang kanta kan? Memang semua image dia ada image yang nyata kan? Tapi kalau image dia terbentuk di depan kanta, image tu adalah maya sebab dia tak terbentuk pada skrin. Sebab kita punya skrin dekat sini, bukan dekat depan ni. Faham tak? Okay, so buat yang next pula.
kegunaan ya. Dia tanya kegunaan. Apa kegunaan kata ni? Selain daripada buat sketch, dia boleh buat apa? Okey. Image apa yang lebih kecil daripada objek? Yang ni kan kamu sebut lebih kecil daripada objek Lebih kecil daripada objek. Image yang lebih kecil daripada objek. Okey, alat apa yang boleh hasilkan image dia lebih kecil daripada objek sebenar?